KPM. Lambat dah nak masak ni. Lambat ni. Aduh. Cikgu, kenapa cikgu? Alah, berdarah lah pula. Lambat dah nak masak ni, berdarah dah. Ada apa tak? Jangan cikgu. Saya ada plaster luka di bawah ni cikgu. Dah. Boleh. Saya dah lambat nak masak baik. ni. Dah pukul berapa dah? Itulah cikgu. Cikgu nak masak nak lodeh masak ke? sayur lah ni. Masak sayur. Dah potong sayur Okey. ni. Sila cikgu. Okey. Okey. Baik, terima kasih. Berdarah dah jari saya. Kalau tak berdarah lah lagi. Berdarah. Itu dia. Okay. Alhamdulillah. Baik, saya dah ucap Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Pada hari ini kita nak belajar sama subjek Bahasa Melayu dan pastikan selamat. Sementara cikgu, kita bagi berhentikan darah tu cikgu, kita nak kenal siapa nama cikgu yang akan bersama kita. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Masitah Hayati binti Mak Isa, Guru Bahasa Melayu SK Rumbia Alor Gajah Melaka. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Terima Tangan kasih dah okey, cikgu? Dah okey dah sikit. Kau tidak luka lagi banyak. Biasalah jadi mak-mak memang macam ni. Terluka jari, terpercik minyak lah masak. Biasalah. Cikgu, demi nak memberi anak-anak dan suami makan. Kita pengorbanan seorang ibu. Ya, nak kena jaga keselamatan juga sama-sama memasak. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu. Walau di mana pun kita berada, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam saya dan cikgu buat. Kami pakai pelitup muka dan juga kita nak kena gunakan gel pembasmi kuman cikgu untuk sama-sama nak sanitasi tangan kita. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Allahu Akbar. Nampak itu dia. Kita letak bawah dulu. Baik cikgu, sambil-sambil kepada anda di rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman di rumah, boleh gunakan air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan diri kita terjaga. Okey, cikgu, untuk subjek hari ini Bahasa Melayu dan juga topik kita pastikan selamat. Ada adik-adik saya daripada Melaka datang juga cikgu. Dari Melaka ke Kuala Lumpur. Itu dia. Baik, kita persilakan adik-adik untuk masuk ke studio bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Apa khabar anak-anak? Okey, boleh buka mikrofon anda ataupun unmute mic anda. Kita nak dengar suara comel adik-adik kita ni. Semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Handsome semua hari ni. Cantik, handsome semua. Comel-comel adik kita. Baik cikgu, boleh tak kalau nak berkenalan dengan adik-adik kita ni? Boleh, silakan. Okey. Azhar, baik, abang nak dulu dengar suara Muayyad dululah. Boleh tak Muayyad perkenalkan diri Muayyad? Silakan Muayyad. Hai, nama saya Muhammad Muayyad bin Muhammad Fitri. Saya dari SK Rumbia. Okey, baik, comel lah adik ni. Terima kasih adik Muayyad. Terima kasih Seterusnya, Muayyad. adik Nur Zara, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nur Zara Rania Nazir dari SK Rumbia. Okey, baik, terima kasih adik Nur Terima Zara. kasih, Rania. Seterusnya, Sayyidah, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nur Saidah Sherina binti Syafarizul. Saya dari SK Rumbia. Baik, terima kasih Sayyidah. Seterusnya adik Damian, silakan. Damian. Silakan Hai, Damian. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Damian Hadir bin Muhammad Nazri. Saya dari SK Rumbia. Baik, terima kasih adik Damian. Dan seterusnya adik Adin. Silakan adik Adin. Hai, Assalamualaikum. Hai. Nama saya Muhammad Adin Nadmi bin Nafiz. Saya dari SK Rumbia. Okey, dan yang terakhir adik Akil Thaqif. Silakan adik Akil Thaqif. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Zakir bin Muhammad Nur. Saya dari SK Rumbia. Itu dia. Comel-comel adik kita kan. Comel Siap ada yang anak-anak pakai saya ni, headset tu cikgu. Comel ni anak-anak saya ni kalau tahun 1, tahun 2 ni memang comel. Ya, itu dia cikgu. Baik cikgu, sama-sama itu cikgu, kita nak tengoklah apa pandangan adik-adik kita berkenaan dengan subjek yang kita nak belajar pada pagi ini dan topik kita pasal keselamatan ni. Apa dia orang akan cakap pasal keselamatan ni? Kita saksikan dulu video mereka. Kemalangan berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Kemalangan
bukan sahaja memusnahkan harta benda, malah kadang-kala juga merenggut nyawa manusia. Oleh itu, kita haruslah pandai menjaga keselamatan diri pada setiap masa. Kawan-kawan nak tahu, keselamatan berasal dari perkataan selamat. Ada banyak aspek keselamatan seperti keselamatan di rumah, keselamatan di sekolah dan keselamatan di jalan raya. Jangan main tajam, jangan main api. Ingat, jaga keselamatan anda. Hai kawan-kawan, gunalah jejantas kerana ia lebih selamat berjalan mengikut laluan yang betul. Itu dia, baik comel adik-adik kita ingatkan jaga keselamatan, jangan ambil benda tajam, ikut je jantas. Itu yang perlu kita beri perhatian. Kadang-kadang kita terleka ataupun cuai. Baik cikgu, untuk tadi itu pandangan adik-adik kita ataupun adik-adik comel kita lah. So macam cikgu sendiri berkenaan dengan subjek kita bahasa Melayu dan topik kita pastikan selamat, sebenarnya apa yang kita nak belajar dan apa yang cikgu nak tekankan? Baik, terima kasih Azhar. Sebelum tu bagi saya berpantun, kita orang Melaka kena berpantun. Cikgu. Okey, bunga seroja di atas peti, putih berseri idaman dara. Buat kerja tu berhati-hati supaya diri tidak tercedera. Hendak membelah kayu meranti, membuat titi di kampung rasa. Peraturan sekolah mesti harus diikuti. Belajar nanti mesti kita tenang selesa. Pantun yang terakhir ada 3 pantun. Silakan cikgu. Dari Indragiri ke Pulau Paya, bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya, pasti selamat di mana-mana. Itu dia, cikgu ingatkan kita dengan pantun cikgu. Ya, betul tu. Baik, apa yang kita nak belajar pada hari ni? Baik, hari ni kita nak belajar pasal selamat. Pastikan selamat. Apa tu selamat tu? Okey, selamat tu ialah kita nak menghindari diri kita daripada sebarang bahaya. Barulah selamat. Kalau perkataan keselamatan tu panjang sikit kan. Jadi kita ambil kata dasar tadi, adik kita ada cakap berasal daripada perkataan selamat. Selamat Okey, baik, banyak aspek keselamatan sebenarnya Azhar. Tapi untuk adik-adik kita yang tahap 1 ni, okey, aspek keselamatan biasanya di rumah, di sekolah, okey, dan juga di jalan raya. Kalau kat tempat kerja tu belum lagi lah, anak-anak kita belum bekerja. Jadi apa aspek keselamatan yang perlu mereka ketahui, iaitu aspek keselamatan di rumah. Okey, contoh tadi cikgu dah tunjukkan tadi, masa cikgu potong-potong sayur terpotonglah jari pula. Sebab kita ada alatan tajam dekat situ kan. Okey, kecil-kecil dulu Azhar pernah tak apa kemalangan yang jadi dekat rumah? Pernah cikgu. Tersepit ke, tergantuk kepala? Selalu sangat cikgu. Saya pernah waktu kecil, saya umur darjah 4 macam tu cikgu, saya terkena air panas daripada sup panas. Panas mak saya tu masak, menyebabkan saya terpaksa beraya dekat hospital cikgu. Okey. Memang kemalangan ni memang harus kita elakkanlah, terutamanya macam sekarang ni kita semua ada dekat rumah. Betul cikgu. Tapi ada je pekerjaan anak-anak kita buat kat rumah. Tiba-tiba ambil mancis, pergi bakar belakang rumah. Ambil pisau, ambil gunting kat dapur, adalah digunting-gunting, lepas tu dah berdarah dah. Umi berdarah. So kalau anak-anak kita ataupun adik kita nak main benda-benda tajam ataupun benda-benda yang membahayakan, make sure ataupun pastikan dapat pengawasan daripada ibu dan ayah. Itu yang paling penting. Baik cikgu, sebelum kita nak teruskan kelas kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan adik-adik comel kita daripada SK Rumbia Alur Gajah Melaka dan juga Cikgu Masita Hayati binti Mak Isa. Baik cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi, semua dah get ready. Adik-adik kita kat rumah pun dah ada pen, dah ada kertas untuk catat poin-poin yang kita nak belajar pada pagi ni. Silakan cikgu. Okey, baik anak-anak. Sebenarnya hari ini kita nak belajar pasal kata arah. Kata arah. Tapi sebelum tu cikgu nak tunjukkan kepada anak-anak macam tadi kan, apa alatan ataupun perkakasan yang ada kat rumah tu yang bahaya. Okey, mari kita lihat apa alatan dapur yang berbahaya kat rumah. Okey, boleh cikgu tanya kepada Sherina. Sherina, apa contoh peralatan yang ada dekat dapur yang bahaya tu? Dapur masak. Dapur masak. Bagus. Dekat atas meja ni pun ada dapur masak. Ya. Okey, bagus. Cikgu nak contoh yang kedua. Muayyad, boleh bagi cikgu contoh apakah alatan dapur yang berbahaya? Pisau. Pisau. Bagus. Apa yang dah disebut tu memang ada dekat sini. Baik, yang pertama sekali pisau, Azhar. Macam saya tu dah luka dah kena pisau ni. Bukan kata pisau. Gunting pun pernah kena. Biasalah kan. Okey, baik. Pisau antara alatan dapur yang berbahaya. Sebab tu anak-anak tak boleh ambil sesuka hati alatan dapur yang berbahaya ni. Dekat dapur, ibu kamu akan simpan di mana? Di dalam laci. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Baik, ini ialah gunting. Ni gunting dapur ni. Biasanya ibu kamu akan gunakan untuk apa? Nak potong sirip ikan, nak potong kepala udang. Bukan kamu guna untuk nak gunting kertas ataupun kamu nak gunting jari kamu. Ada yang nak gunting baju. Jangan anak-anak. Tapi tak sesuai. Cikgu, adik-adik kita kalau gunting ni digunakan untuk gunting plastik coklat, cikgu. Ya, betul. Plastik coklat. Tapi mesti berhati-hatilah sebab kadang-kadang gunting ni dia sangat tajam. Sangat tajam. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Alatan dapur yang seterusnya, garpu. Kenapa garpu ni bahaya? Rania, kenapa garpu ni bahaya? Baik, silakan. Nanti kalau cucuk kaki nanti berdarah. Cucuk kaki. Bukan kata cucuk kaki je anak-anak. Dulu masa saya kecil-kecil adik saya ni semuanya lelaki, lasak-lasak belaka. Pernahlah ambil, masa tu mak saya tak ada rumah, ambil ambil garpu ni buat konon-konon nak main masak-masak lah. Jadi cucuk dah langgar-langgar tercocok dekat bahu. Baik dekat bahu. Dah ada bertanda 4. Bahaya. Jadi anak-anak, jangan sesekali kamu main ni. Garpu ni bahaya. Bukan kata ni mata kalau tercocok pun boleh cedera. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Inilah pinggan mangkuk cikgu ni. Ini kalau cikgu hempaskan kat lantai, pecah. Pecah derai, cikgu. Pernah kena kaca tak kecil-kecil dulu, Azhar? Pernah, cikgu. Banyak kali, cikgu. Banyak kali kan? Jadi anak-anak pastikan pinggan mangkuk tu diletakkan di tempat yang betul. Dan jangan sesekali kamu main dan hempas-hempaskan. Sebab ada juga. Sebab itulah mak-mak zaman sekarang tak nak beli dah pinggan mangkuk kaca. Baik, kita beli pinggan plastik aja. Satu lagi bahaya, bukan disebab membahayakan kita punya nyawa ataupun keselamatan diri kita sahaja, tetapi kalau pinggan mangkuk ni kita kata sebagai macam nyawa lah kalau mak kita tu, cikgu. Betul. Tambah kalau pinggan yang beli tu mahal, cikgu. Mahal ke kan? Macam-macam jenama lah ada sekarang ni kan. So jadi package dapat, sakit dapat, kena beletir. Dulu kalau kecil-kecil jatuh pecah, apa tu? Dah kena marah kan. Jadi cikgu. kita tak cikgu pun tak adalah hiraukan sangat kalau kata pecah. Yang penting keselamatan tu. Sebab kalau jatuh kena kaki terpijak, kita tak tahu duduk bawah almari, duduk bawah kerusi meja dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya mari kita tengok apa perkakasan rumah pula. Sebab bukannya alatan dapur ni je. Kadang-kadang perkakasan kat rumah yang kat dapur tu kadang-kadang tak semena-mena, ada je yang cedera. Betul, cikgu. Kalau macam mak-mak ni dah biasalah terkena minyak ke, terkena apa, tak ada masalah. Ni anak-anak yang ada kat rumah tu Okey, mari kita tengok. Ni ketuhan ni. Itu hari raya kan. Ramai yang tolong mak dia buat kuih raya, buat kek dan sebagainya. Sebenarnya anak-anak, ketuhan ni bahaya bukan apa. Kalau dia sedang dipasang plug panas dan sebagainya, dia senang dibuka begitu sahaja. Betul. Tapi kalau microwave macam apa ni, ketuhan gelombang mikro, tak ada masalah sebab kalau buka secara automatik dia akan berhenti sendiri. Satu yang lagi, ni cikgu, bila risau. sebut pasal ketuhan ni, dia ada juga jenis yang besar, cikgu. Ya, betul. Kadang-kadang kalau kita tengok ada yang anak
anak-anak ataupun adik-adik kita suka main sorok-sorok sampai masuk dalam ketuha. Ya, betul. Tanpa sedar si abang pula buka pula ketuha. Itu bahaya cikgu. Itu bahaya. Boleh meragut nyawa. Dan ada juga ketuha yang dapur zaman canggih sekarang ni kan. Ada di built-in, dia buat sekali dekat kabinet dapur tu kan. Itu pun bahaya juga sebenarnya. Senang je anak-anak yang kecil tu untuk membukanya. Betul. Jadi pastikan jangan kamu sesekali buka tutup ketuha ni. Bahaya okey, seterusnya mari kita lihat kipas ni. Pernah tak putus jari masuk dalam ni, Azhar? Saya tak pernah putus jari, tapi saya pernah cikgu masukkan jari dalam bukan tu. kita nyanyi kan. Itu satu cikgu. Biasanya kalau kipas ni ada je lah ya kan, nak buat sumbangan suara, nak bagi bergetar kan. Tapi sebenarnya bahaya ya. Bahaya sebab apa? Kadang-kadang nak kipas yang ada di kaki ni. Kadang-kadang bila anak-anak kecil anak saya pernah lah dulu nak tertarik kan. Jadi termasuk juga dengan kipas meja tu. Sebab kadang-kadang anak-anak kecil yang baby ni, yang bayi ni tak tahu lagi bahaya kan. Jadi masuklah jari dekat celah lubang. Apa yang berlaku? Cedera lah. Mungkin dia tak putus lah, cuma dia akan berlaku kecederaan lah, berdarah dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya mari kita lihat. Ni dapur masak ni pun bahaya juga, sama juga. Kalau dapur masak ni, ada jenis dapur masak yang gas macam ni. Ada dapur masak yang elektrik lah. Gas yang menggunakan induksi macam ni kan. Pun bahaya juga sebab kadang-kadang plat panas ni kadang-kadang anak-anak kita terpegang dan sebagainya. Sebab itulah dapur antara kawasan yang paling bahaya sekali dekat rumah ni. Sebab tu kadang-kadang perasan tak, kadang-kadang ada ibu bapa yang terpaksa meletakkan pagar jeriji kan di antara sempadan antara ruang depan dan juga ruang dapur. Betul. Dan satu lagi cikgu, mungkin saya pernah tengok satu video yang mana untuk dapur gas tu ada anaknya pernah buka walaupun tak ada api, pada hemat mereka mungkin mereka rasa tak berbahaya tetapi gas tu keluar. Ya, betul. Dan itu juga berpotensi untuk meragut nyawa dan sangat-sangat berbahayalah. So jangan sesekali kita pulas cikgu walaupun tak keluar api. Sebab apa yang keluar nanti gas tu. Gas memasak tu keluar berbau satu rumah. Boleh mengakibatkan kebakaran anak-anak. Okey, baiklah, kita teruskan. Cerik ni. Betul, dulu zaman kita dulu ni mungkin anak-anak tak jumpa. Ini bukan cerik elektrik, ini cerik biasa. Yang masak tu cikgu. Masak. Apa dia bunyi macam mana? Bunyi sikit. Okey, Azhar, tolong tutup tu, air dah masak. Kita orang dulu cikgu, cik-cik kita orang panggil, okey, kereta api dah bunyi. Kereta api dah bunyi kan. Mungkin anak-anak tak jumpa sebab sekarang ni semua tekan aja, air panas keluar, air sejuk keluar. Okey, baik. Seterusnya anak-anak, okey, mari kita lihat suis dan soket ni pula. Ni pun bahaya sebenarnya. Kadang-kadang ada yang suka ambil pisau ke, bukan pisau, dia ambil macam pen, cocok. Dia buat cokil-cokil dalam tu. Nak sekarang ni switch dan soket ni berada di bawah. Bukan lagi macam dulu kan dia berada di atas, sekarang ni berada di bawah. Mungkin satu kaki je daripada lantai. Itu dia. Ini juga bukan sekadar anak-anak juga cikgu, tapi mungkin orang dewasa juga. Kadang-kadang nak cucuk yang mungkin dua kepala tu, dia cucuk guna sudu ke ataupun garpu, dikepak kan. Pun guna bahaya gunting juga. pun ada. Jadi gunakanlah ada satu soket khas untuk kamu pasang plug kita kata sebagai penyambung lah kan. Penyambung. Betul. Baik cikgu. Okey, baik. Seterusnya, ini yang cikgu nak masuk kata arah. Tadi ingat tak anak-anak apa Abang Azhar tadi beritahu? Ada plaster luka di bawah meja. Sebenarnya kita nak belajar pasal kata arah hari ni di atas meja, di bawah meja. Okey, kata arah ni apa? Kata arah ni ialah perkataan yang menunjukkan hala ataupun jurusan. Okey, contohnya pinggan mangkuk berada di atas meja. Okey, dia hadir sebelum kata nama. Okey, mari kita lihat apa contoh-contohnya. Okey, mari kita lihat atas. Seterusnya bawah. Hadapan. Belakang. Hujung. Kiri. Kanan. Dalam. Tepi. Dan juga tengah. Ada banyak sebenarnya. Kalau anak-anak ni naik tahap 2, lagi macam-macam kata arah dia belajar. Tapi cukuplah benda yang asas ni sebab anak-anak kita tahun 1. Okey, baik anak-anak. Mari kita lihat. Kita lihat gambar ni. Okey, baik. Gambar ni ialah gambar di dapur. Cikgu ambil gambar ni cantik ni kan. Baik. Atas, cikgu ada 6 kata arah di sini. Okey, baik. Atas, bawah, tepi, dalam, belakang dan hujung. Okey, baik. Sekarang cikgu nak panggil Muhammad Damian Hadif. Okey, boleh tak beritahu cikgu apa yang berada di atas almari berwarna hijau?
Ketuha. Ketuha. Okey, Ketuha. cuba Damian buat ayat ringkas. Ketuha berada di mana? Okey, silakan Damian. Ketua berada di atas rak hijau. Bagus. itu Dia dia. dah boleh. Ya. Maksudnya dia dah tahu kat mana atas tu. Atas Okey, baik. Seterusnya kita minta Adi Nadmi. Apa benda Adi Nadmi yang ada di hujung ni? Adi Nadmi, hujung. Silakan Adin. Apa yang ada di hujung ni? Apa alatan ni? Peti apa ni? Tempat simpan. Okey, ada Adin. Mak. Okey, kena buka Apa mic. kat sebelah hujung tu? Dekat sebelah hujung tu apa? Di ais. Peti ais. Peti ais. sejuk. Sebut peti sejuk Sejuk. yang ada di hujung. Ya, betul. Peti sejuk berada di hujung dapur. Ya. Okey, baik. Apa yang berada di belakang? Rak pinggan, mangkuk berada. Langsir hijau berada di belakang rak pinggan, mangkuk. Ya. Okey, dan seterusnya apa ada di dalam? Mungkin tak nampak. Ya. Pisau berada di dalam laci. Okey, bagus. Baik, seterusnya. Mari kita lihat. Yang ni pula Okey, yang ni ialah kedudukan lah. Orang tengah naik apa ni? Tengah Ini naik naik tren ni. Train ataupun kereta api cikgu Naik train Okey, baik. Untuk kata arah yang ada dekat sini ni sebenarnya atas, belakang, kiri, kanan, hadapan dan bawah. Yep. Baik, mungkin anak-anak tak perasan bila kamu melihat dalam kedudukan yang mungkin terbalik lah. Yep. Okey, macam ni cikgu berdiri di sini, kamu akan melihat cikgu sedang mengangkat tangan kiri. Sebenarnya cikgu angkat tangan kanan. Ya. Betul Kalau cikgu angkat macam ni, sebenarnya cikgu sedang angkat tangan kiri. Tapi Ya. anak-anak lihat cikgu angkat tangan kanan. Ya. Sebab apabila kedudukan kita Bertentangan. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di atas, apa yang ada di belakang, apa yang ada di kanan, apa yang berada di kiri, apa yang berada di hadapan, apa Baik. yang berada di bawah. Tetapi sebelum tu anak-anak kena tahu bagaimana nak menggunakan kata arah ni. Kata arah ni biasa kita ada letak di dekat depan. Tahu tak Ya. sebab apa? Kenapa cikgu? Kenapa? Kenapa kena ada di? Kenapa di bawah, di Okey. atas, di tepi? Kenapa tu? Mungkin kita tanya adik-adik kita cikgu. Okey, tak apa, cikgu bagi jawapan dulu. Cikgu bagi Cikgu bagi jawapan. Okey, baik, Sebab cikgu. okey, baik. Kalau anak-anak nak tahu Yep. setiap kata arah ni mesti ada di dekat awal dia. Yep. Kenapa? Kerana kita gunakan dia sebagai kata sendi nama. Okey, perasan kata tak? sendi Kata nama, sendi cikgu, nama. eh? Ya, Saya kata catat, sendi cikgu. nama. Mungkin anak-anak tahun 1, 2, 3 dia belajar benda ni. Yep. Tapi bila digabungkan kata sendi nama dan juga kata arah, itu jadi di atas, di Okey. bawah. Saya nak tanya Azhar. Ya. Dekat ataupun jarak di tu dengan kata arah tadi? Okey, kalau di atas, di bawah. Kalau salah cikgu betulkan saya cikgu. Kalau tak silap saya, di dengan kata arah tu adalah dekat cikgu. Okey. Sebab apa dekat? Kalau saya sebut macam ni lah. Ya. Okey. Pisau saya diambil oleh Azhar. Yep. Diambil. Diambil tu rapat ke jarak? Diambil rapat cikgu. Betul, rapat. Okey, Tapi perbuatan. ya, perbuatan. Okey, kalau kata arah dia jauh cikgu. Ya, jauh. Sebab anak-anak kena tahu Ya. kata sendi nama kalau di ni dia jarak kerana apa? Dia melibatkan ruang. Okey. Tempat. Ya. Bawah, kiri, atas ni kan semua tempat. Jadi mesti jarak. Ya. Pergi ke sekolah pun sama juga, ke jarak sekolah. Ya. Dia mesti dijarakkan. Baik. Diambil tu lain, dia dah jadi kata kerja pasif tu. Okey, baik. okey. Itu perbezaan kita dapat belajar dan kita dapat tahu berkenaan dengan penggunaan di dan juga kata arah. Mestilah jarak cikgu. Saya pun remind balik, refresh balik kita punya pembelajaran kita. Alright cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kita masih bersama dengan Cikgu Masita Hayati binti Mak Isa, Guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rumbia, Alor Gajah Melaka. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kata arah, Cikgu. Saya pun dah refresh balik berkenaan dengan di selepasnya kata arah mestilah cara. Kalau kata kerja pasif barulah dekat, Cikgu. Ya, Baik, betul. Cikgu. Kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ni, Cikgu. Silakan. Okey, baik anak-anak, kita lihat gambar ni kita sambung balik. Baik, cikgu ada teks tentang gambar ni semua. Okey, baik. Sekarang ni contohlah cikgu ambil saja. Mari kita lihat teks tu, kita nak baca bagaimanakah penggunaan kata arah kalau dia berada di dalam bentuk ayat. Okey, cikgu nak minta anak-anak cikgu boleh baca. Okey, apa kata kita minta Sherina? Bacakan untuk cikgu dengan intonasi yang betul. Baik. Silakan. Silakan, Sherina. Sherina kena on mic, Sherina. Kena Pak Sani Alright. dan keluarganya menaiki kereta api ke Pulau Pinang. Teruskan. Pak Sani dan Daud duduk di kerusi sebelah kanan. Okey, terima kasih Sherina. Kita sambung. Cikgu nak minta Muayyad pula sambung baca. Baik. Silakan Muayyad. Silakan, Muayyad. Isteri Pak Sani duduk di kerusi belakang. Di sebelah kiri. Jamil pula duduk di kerusi hadapan sebelah kanan. Okey, terima kasih Muayyad. Dan kita minta anak murid cikgu yang seterusnya. Okey, kita minta Rania untuk baca ayat yang seterusnya. Silakan Rania. Baik, silakan, Rania. Jamal, ambil pada Jamal. Jamal pula Jamil pula duduk di kerusi Menyimpan. hadapan Rania, Jamal pula menyimpan. sebelah kanan. Okey, teruskan. Jamal pula menyimpan beg yang besar di bahagian atas kabin. Ayat tu. Jamal pula menyimpan beg yang besar di bahagian atas kabin. Ya. Kabin, jangan sebut kabin. Kita itu kena sebut betulkan, kabin. cikgu, Ya, betul. Kabin. Kabin sebutan dalam bahasa Inggeris. Ya. Dalam bahasa Melayu kita sebut kabin. Kabin. Okey, ayat terakhir cikgu baca ya. Baik. Okey, beg yang kecil pula diletakkan di bawah tempat duduk mereka. Mari kita lihat balik gambar ni. Gambar ni cikgu reka-reka je lah. Yap. Konon-kononnya Pak Sani ni dengan berjalan ni. Baik. Agaknya masa boleh rentas negeri hari tu. Pak Sani dan keluarganya nak menaiki kereta api pergi ke Pulau Pinang. Nak bercuti lah dengan keluarganya. Tu yang nampak pakai face mask tu kan. Okey, baik. Sekarang kita lihat untuk kata arah atas. Sebab apa? Kamu nampak dekat atas tu beg-beg tadi tu disimpan di kabin tempat tempat letak beg atas tu. Okey, apa selain train yang ada kabin tempat simpan beg ni Azhar? Pesawat, cikgu, macam betul. kapal terbang. Betul? Okey, dan bas ekspres jangan lupa. Betul, cikgu. Ya, anak-anak kita mungkin tak pernah naik bas ekspres, mungkin pernah lah. Dia tak pernah zaman Betul, cikgu. zaman cikgu belajar dulu itulah kenderaan naik bas Ya, mungkin bas dia orang pernah ekspres. juga naik bas pelancong, cikgu. Bas pelancong, bas sekolah dan sebagainya Ya. kan. Okey, baik. Sebab kata arah atas jadi Yep. anak-anak kena tahu menggunakan atas tu di mana. Ya. Kalau tengok gambar, atas kabin. Apa ni? Kabin. Ataupun ruang penyimpanan beg. Beg. Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Okey, tu yang cikgu beritahu tadi tu. Ya. Kamu lihat di sini sebelah kiri dengan kanan tu, okey, tak sama apabila kita bertentangan. Baik, yang sini dia akan jadi sebelah kiri Ya. dan di sana dia akan jadi sebelah kanan. Okey, jadi yang duduk sebelah kiri ni di kawasan sini, yang duduk sebelah kanan tu sebelah sanalah. Ya. Pak Sani dia dekat depan. Okey, baik, yang hadapan. Hadapan. Okey, antara penumpang dalam kereta tu, siapa yang duduk di hadapan dan siapa duduk di belakang? Azhar. Siapa tu? Pemandu di hadapan, Ya, cikgu. pemandu di hadapan dan Penumpang penumpang di belakang. Ya. Okey. Sebab apa? Pemandu mestilah dekat depan, takkan Betul, pemandu kat cikgu. belakang kan? Jadi anak-anak tu duduk kat belakang. Ya. Ayah yang memandu tu Di dan juga hadapan. ibu di sebelah di bahagian hadapan. Ayah hadapan sebelah kanan ke kiri? Sebelah kanan, cikgu. Ya, bagus. Kalau ibu akil takif kalau ibu kamu naik kereta bersama-sama dengan ayah kan, dengan kamu kan, ibu kamu duduk di bahagian mana? Hadapan atau belakang dan di sebelah mana? Hadapan
Kiri. Okey, Oh, bagus. kiri. Tahniah, hadapan sebelah kiri. Kiri. Dan ayah memandu di sebelah kanan, hadapan sebelah kanan. Ya. Bagus. Okey, seterusnya. Ni ada beberapa lah. Okey, yang tadi tu cikgu dah buat ayat dia lah. Okey, baik, sekarang ni cikgu nak minta mu ayat. Okey, berikan cikgu satu kata arah yang kamu jumpa kan. Cikgu memang saja je. Tak merah kan? Nak tengok anak-anak jumpa tak? Mana Baik. kata arah yang pertama? Silakan Mu Ayat. Yang mana satukah kata arah? Kata arah ni cikgu tak warnakan. Cikgu nak tengok anak-anak kenal tak mana satu kata arah dalam teks ini. Kanan. Ya, bagus. Kanan sebelah kanan. Ya. Okey, seterusnya. Adin Nadwi, beri cikgu satu kata arah dalam teks ni. Silakan Adin. Yang manakah satu yang mana satukah mana kata satu arah? Adin Nadmi kata arah dalam teks ni. Tadi Mu Ayat dah sebut kanan. Apa yang kamu jumpa? Hadapan. Ya, bagus. Hadapan, kerusi hadapan. Okey, Ya. dan kita minta adik kita yang ketiga. Saidah Shirina. Okey. Kata arah yang kamu jumpa? Tadi kanan dah, hadapan pun dah. Betul. Belakang. Ya, bagus. Belakang. Belakang. Ya. Okey, ada belakang ni dia belakang. Okey, bagus. Tahniah anak-anak semua dah kenal pasti mana satu kata arah yang terdapat di dalam teks cerita Pak Sani ni. Jadi tak susah untuk kamu kenal pasti kan? Baik. Jadi bila kamu nak gunakan ayat tu pastikan biasanya lah anak-anak tahap 1 ni kita selalu ingatkan. Betul. Gunakan huruf besar di awal ayat dan hujungnya mestilah ada tanda noktah. Sebab kadang-kadang anak-anak ni bila naik ke tahap 2 kan, mereka ni kadang-kadang tulis ayat tapi tak ada noktah. Macam mana cikgu nak baca tu? Semput cikgu nak. Semput. Contohlah cikgu baca. Pak Sani dan keluarganya menaiki kereta api ke Pulau Pinang. Pak Sani dan Daud duduk di kerusi sebelah kanan. Macam mana nak berhenti tu anak-anak? Pastikan semua ayat cikgu letakkan tanda noktah di hujungnya. Dan pastikan awal ayat tu, awal ayat mestilah huruf besar termasuk kata nama khas. Kata nama khas. Macam contoh kalau kita tengok cikgu selepas titik noktah dalam perenggan ataupun dalam teks yang cikgu bawakan pada pagi ini, cikgu ada jarak. Adakah mesti jarak ataupun boleh kalau kita tak jarak selepas titik noktah? Okey, baik. Kalaulah saya ajar anak-anak menulis kemahiran untuk menulis. Okey, kalau anak-anak tahap 1 mereka masih lagi menggunakan buku garis merah biru untuk menulis. Sebab apa kita nak latih balik anak-anak kita ni menulis dengan tulisan yang betul dan kemas. Sebab nanti bila dah naik tahap 2, mereka akan menggunakan buku garis 1 sepenuhnya. Waktu tu dia dah tahu dah. Jadi untuk jarak ni tidak semestinya. Cuma jangan lupa setiap perkataan mestilah dijarakkan. Kalau saya sekurang-kurangnya 1 jari kelingking. Okey. Letaklah 1 jari kelingking kat sini. Kalau dah rapat macam mana nak baca kan? Betul. So mudah untuk kita baca cikgu. Ya, betul. Dan Baik. jangan lupa kalau ada kata nama khas, contoh Daud, Pak Sani ni, mestilah huruf besar kerana kata nama khas. Kata nama khas mesti huruf besar. Huruf besar Baik. walaupun berada di tengah-tengah ayat. Ya, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, baik. Seterusnya, baik kita nak lihat ni pula. Wow, cantiknya. Ni kan kita nak bagi adik-adik kita latihan sedikit. Mereka akan membina ayat menggunakan kata arah yang diberikan. Baik. Okey, jadi cikgu nak anak-anak di rumah, yang sedang menonton, sila bina ayat menggunakan kata arah yang cikgu tunjukkan ni. Mungkin atas ni ada 2 atas di sini dan atas di sini. Yep. Okey, kita ada kata arah apa lagi? Tepi, bawah, hadapan dan juga dalam. Baik. Macam mana anak-anak nak buat ayat? Okey, pastikan gambar tu yang anak-anak lihat tu, okey, apa yang ada dekat tepi tu? Apa yang ada di tepi? Tepi apa? Sekarang ni tepi katil. Tepi katil. Okey, atas. Apa yang ada di atas tu? Atas meja putih tu. Ada komputer, cikgu? Ya, ada komputer. Betul. Dan apa yang ada di bawah ni? Okey, ada 2 lah kalau anak-anak nak gunakan kotak berwarna hijau ataupun buku yang berada di bawah meja. Tetap kita terima sebab dia masih lagi kata arah bawah. Ya. Dan seterusnya mari kita lihat hadapan. Okey, ini meja yang almari ni yang berwarna hijau ni berada di hadapan katil. Hadapan katil okey. Dan juga dalam dalam laci berwarna hijau ni pun
ada disimpan. Cuba lihat. Pakaian ke cikgu? Ya, pakaian baju kalau berwarna biru, anak-anak boleh gunakan baju berwarna biru. Baik. Kalau almari ni berwarna hijau, boleh gunakan dia sebagai kata adjektif dia jugalah. Kata sifat hijau, almari berwarna hijau, baju berwarna biru. Dan apa yang ada dekat atas lantai ni? Kereta mainan boleh, stoking boleh. Gunakan kata kerja lain, bersepah-sepah ke atau berada di atas lantai dan sebagainya. Jadi pastikan anak-anak lihat dulu gambar betul-betul dan juga pastikan anak-anak membina ayat menggunakan kata arah yang betul mengikut konteks. Baik, so maksudnya kejap lagi adik-adik kita ni akan diberi tugasan untuk membina ayat. So kita bagi peluang dan ruang kepada adik-adik kita yang berada di Google Meet dan juga mereka berada di rumah untuk mula bina ayat terlebih dahulu. Kejap lagi kita nak cek betul ataupun salah. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Masita Hayati binti Mat Isa. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan penggunaan kata arah kan, dinya, dan juga kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana kita nak membina ayat. Cikgu dah bagi sikit tadi tips-tips nak membina ayat. So sekarang ni cikgu, kita nak terus tanya pelajar-pelajar kita ke macam mana cikgu? Ya, silakan. kita terus Baik, anak-anak dah bersedia baik. Ya. Sekarang ni, baik anak-anak lihat dekat dalam gambar ni, gambar di dalam bilik tidur. Mungkin bilik tidur kamulah cantik macam ni kan. Okey, baik, di dalam bilik tidur ni ada beberapa kata arah yang cikgu letakkan, iaitu tepi, atas, bawah, hadapan, atas lagi sekali dan juga dalam. Baik, anak-anak boleh menggunakan kata arah ini untuk membina ayat berdasarkan gambar yang anak-anak lihat di dalam slide ni. Okey, baik, kita cuba. Saidah Sherina, boleh beri cikgu ayat menggunakan kata arah tepi. Silakan. Lampu tidur terletak di tepi katil. Bagus, tahniah. Lampu tidur terletak di tepi katil. Terletak di tepi katil. Sebab anak-anak tahap 1 ni kita tak adalah galakkan mereka buat ayat panjang sangat. Cukup sekadar dalam 5 ke 6 patah perkataan sajalah. Yang paling penting mereka faham bagaimana nak membina ayat dan penggunaan ayat tersebut cikgu. Nanti mereka naik lagi tahap 2, mereka akan belajar lagi penanda wacana dan macam-macam lagi. Jadi cukup mereka tahu membina ayat menggunakan kata arah yang diberikan dan juga apa yang mereka lihat dalam gambar ni. Baik. Okey, baik. Terima kasih Sherina. Baik, seterusnya cikgu nak minta Nur Zara Rania. Okey, sila beri cikgu contoh ayat menggunakan kata arah atas yang di sebelah sana dulu. Silakan. Okey. Okey. Itu adik kita tengah scan cikgu untuk bina ayat cikgu. Okey, dia ada hang sikit. Okey, tak apa, cikgu teruskan. Baik, seterusnya Muhammad Adin Nadwi. Baik, silakan adik Muhammad Adin Nadwi, cuba beri cikgu contoh ayat menggunakan kata arah bawah. Silakan. Bawah. Kotak hijau itu di bawah meja. Bagus. Kotak hijau itu berada di bawah meja. Kotak hijau ni, dia nampak kotak hijau ni. Jadi dia menggunakan objek kata hijau. Kotak berwarna hijau di bawah meja. Bagus. Baik, seterusnya. Okey, cikgu nak panggil Muhammad Muayyad. Silakan. Tolong cikgu bina ayat untuk kata arah hadapan. Silakan. Ini tengah scan juga cikgu. Tengah scan juga. Untuk membina ayat cikgu. Membina ayat Okey, hadapan Muayyad. Silakan. Hadapan kata Meja.
Meja tulis berada di hadapan katil. Ya, boleh diterima. Okey. Okey, meja tulis berada di hadapan katil. Sebab ni mungkin kalau mungkin anak-anak tu dia nampak mungkin meja tulis sebab ada buku, ada pensel. Ya. Mungkin dia nak kata ni ada laci boleh simpan pakaian dan sebagainya kan. Tak ada masalah. Apa yang mereka lihat? Selagi mana ayat tu betul dia buat. Okey, terima kasih. Seterusnya, Muhammad Akil Takif, sila bina ayat menggunakan kata arah atas. Yang ni. Okey. Silakan. Kereta mainan dan stoking bersepah di atas lantai. Bagus. Kereta mainan. Dia menggunakan dua objek. Ada kereta mainan dan juga stoking. Ya. Bukan stokin. S-T-O, K-I-N-G, king. Ada G dekat belakang anak-anak. Jangan lupa ejaan stoking tu. Bukan stokin. Dia sebut stokin. Stokin jadi N je cikgu. Ya, sebenarnya ada G di belakang anak-anak. Ejaan stokin. Sebab anak-anak tahap 1 ni kadang kita kena kukuhkan ejaan dia. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya kita minta Muhammad Damian Hadif bantu cikgu untuk bina ayat menggunakan kata arah dalam. Silakan. Baju biru disimpan di dalam laci. Bagus. Baju biru disimpan di dalam laci. Tahniah. Okey, kita tadi terlepas adik Nur Zara Rania. Okey, bantu cikgu untuk bina ayat menggunakan kata arah atas yang di sebelah sana. Silakan. Itu dia. Silakan adik Rania. Menggunakan kata arah atas. Apa yang berada di atas meja? Apa yang berada di atas meja? Komputer berada di atas meja. Bagus, tahniah. itu dia, Komputer pandai. berada di atas meja. Baik anak-anak, pastikan awal ayat huruf apa? Huruf besar dan di hujung ayat mesti diletakkan tanda noktah. Kalau tak struktur ayat tu tak betul. Biasanya anak-anak Tapi ni contoh cikgu, macam cikgu kata permulaan ayat mesti hurufnya besar. Ya. Kalau sekiranya contoh kalau macam mungkin adik kita menggunakan ayat komputer Ahmad berada di atas meja. Okey. So maksudnya K tu besar. Ya. Adakah Ahmad juga A tu mesti besar? Ya, betul tu Azhar. Baik anak-anak, komputer Azhar berada di atas meja. Ya. Azhar tu tetap A-nya huruf besar kerana apa? Okey. Kata nama Khas khas. tadi. Ya, betul. Macam tadi kita tengok Pak Sani dan siapa kan? Ya. Bila kata nama khas tersebut walaupun berada di tengah-tengah ayat mesti huruf besar. Jadi anak-anak tahap 1 ni dia dah tahu dah. Ya. Apakah kata nama khas, apa kata nama am. Baik. Okey, kata nama am contohnya pinggan, mangkuk, okey, sudu dan sebagainya. Yap. Itu bukan kata nama khas. Jadi boleh menggunakan huruf kecil di hadapannya. Kalau kata nama am kalau Yap. kata nama khas di awalnya mestilah huruf besar. Masita Hayati, Okey. Azhar Helmi, Baik. Didik TV. Didik TV tu pun kata nama khas sebab dia Yap. adalah satu rancangan. Sebab tu kata nama khas. Baik. Okey, baik. Tahniah kepada anak-anak cikgu 6 orang kerana telah berjaya membina ayat menggunakan kata arah yang berada di dalam gambar ini. Ya, itu dia. So alhamdulillah sedikit sebanyak kita dapat belajar bersama dengan cikgu Masita Hayati kita untuk topik kita pagi ni pastikan selamat dan poin yang kita sampaikan adalah tentang kata arah. Ya, betul. Kan kata arah yang mana kita boleh belajar dan bagaimana nak membina ayat sebenarnya. Dan saya yakin dah percaya adik-adik di rumah juga dah mula salin. Yang belum lagi salin kena salin. Bagaimana kita nak membina ayat dan yang paling penting manakah hurufnya yang besar, manakah hurufnya yang kecil. Ya, betul. Itu juga perlu diberi perhatian. Baik anak-anak, cikgu boleh tunjukkan tak kertas kamu dah bina ayat tu? Baik, Boleh kita nak tengok. Tunjukkan. Tunjukkan di skrin, di tunjukkan kamera skrin. adik-adik Siapa semua. yang dah tulis tadi tu? Yep. Tunjukkan. Angkat, kamu letak dekat depan. Cikgu nak tengok. Silakan. Boleh anak-anak tunjukkan pada cikgu kertas dia. Yang dah siap Damian, tu. Akil. Okey, Damian, Muayyad sila tunjukkan kertas yang kamu telah tulis. Yap. Jawapan kamu ada 6 ayat tadi menggunakan kata arah. Ada yang tunjuk, ada yang tak tunjuk, tak apalah. Yap. Okey. Jangan terbang ya kertas tu anak-anak. Baik, itu malu-malu cikgu. Malu-malu nak tunjuk. Itu tapi okey, saya yakin tak dah apa. percaya adik-adik kita ni semua Ya. siapkan kerja Siapkan tadi tugas untuk tadi. membina ayat tadi dan saya pasti sebab mereka boleh jawab semua. Ya, betul. So semua pasti dah siapkan jawapan mereka. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung dan kita dapat belajar dalam subjek bahasa Melayu bersama dengan adik-adik kita daripada SK Rumbia Alur Gajah Melaka dan juga anda yang berada di rumah. Dan mungkin cikgu
untuk kata-kata akhir cikgu, rumusan berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini untuk mereka yang berada di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah. Silakan Okey, cikgu. baik anak-anak, dalam situasi pandemik COVID-19 ni, Yap. sudah pastilah kerajaan menyarankan kepada kita agar menjaga keselamatan diri. Sebab tu kita tidak dibenarkan keluar dari rumah. Sekiranya perlu saja kita keluar dari rumah kan. Okey, tapi jangan lupa anak-anak, keselamatan diri kamu semasa berada di rumah. Macam cikgu cerita tadilah, jangan kamu suka-suka main mancis, main api, main gunting, main benda-benda tajam semasa ibu dan ayah kamu tak sedar. Tiba-tiba ada je pekerjaan yang kamu buat. Jangan ya. Jadi gunakanlah masa yang terluang ataupun waktu tengah PDPR kat rumah ni, okey, dengan perkara-perkara yang berfaedah. Seperti apa? Membaca buku cerita. Sebab ramai ni tak malas baca buku. Yep. Baca buku cerita. Okey, dan juga lakukan aktiviti seperti hobi yang kamu sukai. Bersama dengan keluarga, menanam pokok bunga dan sebagainya. Dan jangan lupa pastikan kamu sentiasa menjaga keselamatan diri kamu kerana keselamatan tu nyawa kita sangat berharga. Ya, Kita tak nak ada dia. berlaku kehilangan nyawa lah dalam Baik. rumah dan sebagainya. Baik, terima kasih cikgu. Baik. Dan Okey, jangan lupa Yap. tonton Didik TV lah. Itu dia. Didik TV lah. Itu dia. Itulah Alhamdulillah. peluang dia. Terima kasih banyak cikgu. Katanya cikgu ada nak pantun cikgu sebagai jadi penutup ni kita cikgu. datang dengan pantun, kita tutup pun dengan pantun. Silakan, Azhar. cikgu. Okey, burung merbah di atas para. Hingga mari si burung tempua. Yap. Walau di mana kita berada. Pastikan selamat dan juga berwaspada. Itu dia. Baik cikgu. Cikgu dah jual pantun. Saya nak beli pantun cikgu. Alhamdulillah dia nak Baik. beli. Pergi ke sungai cari udang galah. Cari udang galah di paya jaras. Terima kasih banyak Cikgu Masita kerana sudi bersama saya di teras. Baik. Itu Tahniah, dia. terima kasih. Sedap Baik. pantun tu. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada adik-adik kita daripada SK Rumbia, Alur Gajah Melaka. Dan juga terima kasih kepada cikgu, kepada anda juga yang menonton di rumah. Jangan lepaskan peluang setiap hari dalam Didik TV KPM. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Hai kawan-kawan, hari ini saya akan berkongsi beberapa tips keselamatan sebelum meninggalkan rumah. Bagi mengelakkan kecurian, pastikan semua tingkap dikunci dengan betul. Pastikan suis lampu ditutup dan cabut palang daripada soket. Kunci pintu jeriji sebelum meninggalkan rumah. Kunci mangga dipasang sebagai alat tambahan keselamatan. Maklumkan kepada jiran dan beri nombor telefon yang mudah dihubungi. Sekian sahaja perkongsian saya. Tahukah kawan-kawan, kemalangan boleh berlaku berpunca dari elektrik. Renjatan elektrik disebabkan oleh pengaliran arus elektrik ke dalam badan. Jangan cucuk sebarang objek ke dalam soket. Pastikan tangan tidak basah ketika memetik suis elektrik. Ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa mengecas. Kawan-kawan, utamakan keselamatan dan hindari daripada bahaya. Didik TV KPM